Pendengar Radio Ria 897, rancangan Misteri jam 12 akan saya bacakan. Bukan email, bukan SMS, bukan panggilan, tetapi adalah satu berita yang saya terima. Ini merupakan berita yang dipetik dari salah satu mungkin tabloid, surat khabar yang ada di hadapan saya. Dan ingat, setiap kisah yang diketengahkan sememangnya hanya satu hiburan, tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Bayangkan saudara, tajuk dalam berita ini, dalam akhbar ini mengatakan, suami tidur dengan pocong. Ini berlaku di salah sebuah negara di rantau ini. Saya tak nak sebutkan di manakah negaranya. Dan dilaporkan oleh pemberita ini, riuh kecoh satu kampung apabila mereka mendapat tahu suami meniduri. Suami tidur dengan jasad, dengan mayat si isteri dalam keadaan berkafan. Isteri meninggal dunia. Suami teresak-esak menangis. Dari apa yang saya baca di sini, bila isteri dikebumikan, suami tak dapat lepaskan rasa sedihnya kehilangan orang yang dicintai. Lebih kurang 14 tahun hidup bersama, istrinya meninggal dunia kerana penyakit yang tak dapat dielakkan. Penyakit yang tak ada ubatnya, diserang penyakit bara. Teman-teman Ria 897, dilaporkan oleh penulis akhbar ini, suami memang tak dapat kawal perasaan sedih, sehingga kan sepanjang orang-orang kampung menceritakan, sepanjang sewaktu isteri dimandikan, sewaktu isteri dikafankan, sewaktu mereka solat berjemaah beramai-ramai, solat mayat, solat jenazah, sewaktu isteri diusung keluar menaiki van jenazah sampailah ke tempat pengkebumian, suami tidak henti-henti menangis kerana kesedihan. Mereka tidak mempunyai cahaya mata. Antara satu sama lainlah merupakan teman hidup untuk selamanya. Kisi, katanya di sini, bayangkan para pendengar, Kisi ingin ketengahkan satu perkara yang mungkin akan mengganggu anda. Setelah mayat isteri ditanam, dikatakan di sini, keesokan malamnya, pada hari Khamis malam Jumaat, kebetulan si suami telah pun kembali ke kubur isteri. Kubur yang baru, tanahnya baru saja ditimbus ataupun ditanam. Suami dengan perlahan, satu malam, dari 12:30 malam lebih kurang untuk 2-3 jam, korek balik kubur isteri. Keluarkan mayat isteri, diangkut menaiki kenderaan kereta yang dimiliki dan dibawa pulang ke rumah. Bila sampai di rumah, isterinya, mayatnya tu diletakkan di atas katil kamar tidur mereka. Sejak hari itu, rumah kepada si Polan ini sentiasa gelap. Tingkap sentiasa ditutup. Pintu sentiasa ditutup. Malah, katanya seorang, saya gunakan nama samaran, saya tak sebut nama yang tertera di akhbar ini. Namanya mungkin Abdul Rauf, bukan nama sebenar. Ya, malah si Abdul Rauf, suami ini, akan keluar daripada pintu belakang rumah, tidak menggunakan pintu depan, takut nanti ya penduduk-penduduk kampung tahu, mungkin terkeluar bau yang tidak diingini. Jadi itulah dilakukan. Setiap hari dilaporkan suami tidur dengan jasad isteri yang berkafan, suami tidur dengan pocong. Jadi apa yang berlaku seterusnya untuk malam-malam berikutnya tidak ada seorang pun yang tahu. Sampaikan bau mula naik, bau bangkai yang tak dapat dielakkan, dibawa oleh jiran sebelah. Jiran sebelah bila datang ke rumah Encik Abdul Rauf semakin dekat, ketuk pintu beberapa kali, tidak ada seorang pun yang buka pintu. Rupa-rupanya Encik Abdul Rauf tidak ada di rumah. Rumah itu kosong tanpa sesiapa di dalamnya. Semakin dekat dengan bilik tidur, tingkap bilik tidur, semakin boleh terbau. Jadi si jiran ni telah pun pergi ke tingkap bilik, kemudian tolak tingkap yang mungkin tidak ditutup rapat. Pada petang yang dimaksudkan itu, alangkah terperanjatnya jiran apabila ternampak mayat si isteri terbaring di atas katil berlumuran dengan ulat, cacing, serangga dan sebagainya. Mayat yang dah reput dengan berkafan, ditutup dengan kain putih, terbaring di atas katil. Jiran telah pun memberitahu pihak berkuasa datang dan memeriksa rumah tersebut. Terperanjat bau yang cukup berdahsyat sampai membuat mereka muntah.
suami telah pun dibawa ke rumah sakit untuk siasatan mental. Dan itulah kisahnya. Kisah mungkin menyeramkan bagi kita, tapi kisah yang menyayat hati suami yang tak dapat berpisah dengan isterinya. Bagaimana para pendengar? Sanggupkah anda melakukan kerja sedemikian demi untuk bersama dengan isteri buat selama-lamanya? Itu dia kisah yang pertama saya bacakan, datang dari satu, boleh saya katakan, surat khabar ataupun tabloid lah ya, tentang berkisahkan kisah-kisah misteri ya. Dalam ni banyak sebenarnya kisah-kisah misteri yang dikaitkan juga. Ada di sini ceritakan tentang seorang lelaki berjumpa dengan penunggu ketika dia memancing di salah sebuah jembatan di kampungnya, dan juga banyak lagi lah kisah-kisah yang menarik yang saya terima. Dan terima kasih bagi anda yang berkongsi pengalaman-pengalaman misteri, dan saya akan teruskan. Kalau tadi kisah tentang seorang suami yang sanggup tidur dengan mayat si isteri, walaupun istrinya dah dikebumikan, dah ditanam, masuk ke dalam liang lahat, suami korek, angkat isteri keluar dari kawasan itu. Tak tahulah bila sayang, bila nak lakukan sesuatu lemah boleh menjadi kuat. Bagaimana dia mengangkat mayat isteri keluar, itu adalah satu soal yang mungkin soalan yang tiada siapa yang boleh menjawabnya. Dan angkat isteri masuk dalam kenderaan, bawa pulang dan simpan untuk beberapa minggu sebelum diketahui oleh penduduk kampung. Ini daripada Ayu katanya, kisah yang tadi suami tu sayang cintakan isteri, ada seramnya, ada sedihnya. Kadang-kadang kita pun tak tahulah ajal maut di tangan Tuhan. Bila orang yang kita sayangi ini pergi, adakah kita mampu menerima hakikatnya yang dia akan pergi dulu sebelum kita? Baik, yang ini daripada Juwita kata, bro Casey, seram juga kalau dapat jiran macam Cik Abdul Rauf tadi tu. Boleh bayangkan Casey, mayat isterinya tu mungkin dalam keadaan pucat mukanya. Dan yang hairan bagaimana pula suaminya mempunyai perasaan tidak takutlah untuk tidur dengan mayat si isteri yang dalam berkafan. Saya ni tonton filem seram, nampak pocong berkafan saya dah takut. Yang ini boleh tidur lagi Kisi ini dia. Kalau mungkin satu terlampau sayang, yang kedua perasaan dah dikuasai oleh syaitan sebab itulah tak ada takutnya. Jadi pelbagai kisah yang diketengahkan, dan terima kasih bagi anda yang memantau siaran Ria 897, dan juga saya nak ucapkan terima kasih lah bagi hamba Allah ni, teman-teman MJ12 yang merakamkan rancangan ini dan ada juga uploadkan rancangan MJ12 di YouTube untuk segolongan peminat MJ12 yang tak dapat ikuti rancangan ini setiap malam. Dan saya amat terharulah dengan mungkin masa yang anda ambil untuk rakamkan, kemudian anda potong cerita tu untuk dijadikan satu cerita yang penuh, dan kemudian anda masukkan tarikhnya bila. Jadi bagus. Jadi senanglah. Jadi untuk teman-teman yang tak dapat dengar MJ12 di waktu malam sebab kerana bertugas keesokan harinya, ada juga yang kirimkan pada saya lah. Ada yang berterima kasih pada saya. Sebenarnya bukan anda harus berterima kasih pada mereka